Cuma daripada semalam lagi saya dah agak saudara, apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau telah pun dapat berbincang dengan Elon Musk, itu tuan punya syarikat Tesla dan tuan punya syarikat internet. Jadi saya menyangkakan adalah orang akan mengatakan semua itu sudah pun diusahakan. Memang benar. Jangan kita nafikan bahawa usaha untuk membawa pelaburan daripada Tesla itu telah diusahakan daripada zaman waktu Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tapi belum tuntas. Hanya semalam saja barulah komitmen dan insya-Allah perjanjian sepenuhnya akan terlaksana dan pelaburan akan mula masuk. Jadi saudara, bukan kita menafikan, sebab saya dah agak dah malahan perbicaraan ataupun perbualan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Elon Musk juga telah pun cuba masuk oleh setengah pelayar. Saya merasakan ini juga satu perkara yang tak baik. Seharusnya pihak ini pengawal, saudara ini Fahmi Fadzil harus melihat persoalan ini. Mana boleh orang nak tengok atau mendengar perbualan Perdana Menteri dan siapa saja pun, sebab kita dilindungi oleh hak persendirian. Tapi sudah ada pun orang cuba memecah masuklah, saya katakan saudara. Dan ada pula mengatakan bukanlah satu benda yang baru kalau Elon Musk melabur negara kita ini, kerana Datuk Ismail Sabri sudah pun mengadakan perundingan. Betul, perundingan awal telah pun dilakukan waktu beliau jadi Perdana Menteri, tapi belum termetai sepenuhnya. Cuma semalam alhamdulillah segalanya. Jadi saya katakan tak ada masalah saudara. Soal siapa yang memulakan itu bukan jadi isu. Yang paling penting terlaksana. Macam juga isu tentang pelumpusan hutang Felda. Betul lah, pada 2021 Tan Sri Muhyiddin mengumumkan nak menghapuskan, tapi akhirnya yang paling penting, sebab saudara, apa-apa pun kerajaan, mana-mana kerajaan pun yang mewarisi daripada kerajaan terdahulu, dia harus meneruskan benda yang baik. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim ni macam pelari maraton, lari bergili-gili, berganti-ganti. Sekarang ni baton itu di tangan beliau, jadi dia terpaksa melaksanakan benda yang baik. Takkan ini kerana kerajaan dulu tak mau buat. Itu yang berlaku apabila kita mengalami bila UMNO Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya pada tahun 2018 dulu. Pimpinan dia tak mau, dia tolak semua. Pandangan yang baik, usaha yang baik dia lakukan Najib, dia tak mau pakai. Akhirnya apa jadi? Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak, dia menambah baik. Ini dikatakan orang yang hadir baru dia menambah baik. Itu keadaannya saudara. Takkanlah semua nak buat yang benda baru. Jadi saudara, jangan jadikan itu sebagai pertikaian saudara. Sebab itu tadi saya nampak waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap dengan masyarakat petani, masyarakat nelayan di Kedah saudara. Dia betul serang apabila ada orang mempertikaikan kenapa dia pergi ke universiti. Banyak orang mengatakan apakah tak ada kerja lain. Sebab dia kata Seri Anwar Ibrahim, dia kata dia minta lah mana-mana pihak yang memperlekehkan usaha kerajaan untuk mendekati golongan belia, termasuklah para mahasiswa. Ini kerana usaha itu bagi mengetahui keperluan golongan belia yang boleh direalisasikan oleh kerajaan. Dia kata hari Isnin sampai Jumaat saya di pejabat. Jadi hari Sabtu, Ahad saya akan berada di lapangan. Jadi takkanlah duduk di Kuala Lumpur saja katanya. Betul lah. Dia sebagai Perdana Menteri nak ambil tahu. Bila pergi mana-mana, dia lebih dekat dengan pelajar sebab latar belakangnya dulu beliau membuka Yayasan Anda yang lebih banyak memikirkan soal aspek pendidikan anak-anak muda. Jadi takkanlah tak boleh. Dan mereka memperlecehkan. Jadi dia kata apa-apa pun yang disuarakan oleh mahasiswa itu dia ambil tindakan. Sebab kadang-kadang bukan artinya dia berada di anjung kuasa di Sri Perdana mengetahui semua segala-galanya. Itu yang dilahirkan oleh Seri Anwar Ibrahim tadi saya. Jadi dia kata anak-anak tingkatan 6 misalnya. Itu dia bagi contoh dia. Dia kata mereka menyatakan tingkatan 6 sekarang bukan budak sekolah. Jadi biarlah ada cara lain sikit. Jadi akhirnya Menteri Pengajian Tinggi membuat pengumuman anak-anak yang masuk tingkatan 6 tidak lagi dikatakan belajar di sekolah tetapi masuk kolej pra-universiti.
Getinya kata Datuk Seri Ibrahim, kita dengar hasrat anak muda, dengar hasrat pelajar, dan macam mana ada universiti yang capaian internetnya tak begitu baik dapat diatasi. Dan itu keadaan kalau jadi Perdana Menteri tak nak memikirkan soal anak muda, apakah Perdana Menteri hanya memikirkan duduk di pejabat saja? Itu satu masalah saya. Nampak gayanya saudara, saya juga melihat, saya terus terang saya katakan saudara, bahawa Datuk Seri Ibrahim selain dia melakukan satu islah dalam kepimpinannya untuk menyantuni anak-anak muda, khususnya para mahasiswa dan pelajar, sebab selalu saya katakan jiwanya lebih rapat dengan kaum pendidik, sebab beliau memegang bidalan mengatakan kalau nak tahu generasi akan datang, lihatlah generasi hari ini. Beliau mahu generasi negara kita ini adalah terdiri daripada generasi yang berilmu. Sebab itu dia lebih rapat dengan warga pelajar. Tapi hari ini saudara, saya juga melihat dari segi bicaranya, saya kata alamak, bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedang melakukan revolusi pertanian saudara. Saya dapati begitu jelas hasratnya untuk melakukan satu revolusi pertanian ataupun ini agriculture revolutions. Kerana beliau mahu melihat warga petani tidak lagi terbeban dengan kehidupan kemiskinan, pendapatan yang kecil. Malah dia kata kalau boleh dia mahu melihat setiap petani pesawah tidak lagi hanya bergantung pada pendapatan sekitar 1,200 sebulan, tapi akan ditingkatkan lebih daripada itu. Malahan beliau bersetuju dengan usaha gigih yang dilakukan oleh Abang Mat Sabu yang mahu agar pesawah-pesawah petani-petani kita ini menghasilkan padi iaitu 5 kali dalam tempoh 2 tahun. Artinya 2 tahun 5 kali penghasilan. Tidaklah sekarang ni atau dulu saudara setahun sekali. Kemudian kita buat ada yang setahun 2 kali. Kali ini ditingkatkan lagi iaitu 5 kali dalam tempoh 2 tahun. Jadi mungkin setahun tu dalam 2 kali setengah. Dan bijiran ataupun benih padi yang akan dikemukakan adalah benih padi yang lebih menghasilkan, lebih menguntungkan katanya. Sebab beliau mengatakan bahawa sudah sampai masanya untuk beliau melihat satu keadaan, bukan revolusi, saya katakan revolusi pertanian, iaitu satu usaha yang benar-benar mantap untuk petani. Beliau bukan hanya bercakap soal tentang pengeluar padi, malahan beliau bercakap juga tentang pekebun-pekebun, sama ada pekebun kecil di mana beliau mahu penghasilannya ditingkatkan. Berpeluhlah Abang Mat Sabu kali ini. Begitu juga dengan warga nelayan. Cuma saya selalu mengatakan kalau mahu ditingkatkan untuk warga nelayan ini, maka perlulah diusahakan agar nelayan kita ini mengusahakan untuk menjadi nelayan laut dalam. Jadi terangkum semuanya dalam usaha beliau berada di Kedah tadi saudara, adalah untuk menangani warga di sektor pertanian. Dan jelas Perdana Menteri kali ini dia mahu melakukan revolusi pertanian. Sama ada peternakan ayam, peternakan makanan, dan untuk keterjaminan makanan. Mungkin beliau sudah faham bagaimana dunia masa akan datang sedang menghadapi masalah food security atau keterjaminan makanan. Memang tidak dapat dinafikan kerana dengan adanya perubahan iklim, maka suasana pertanian itu kalau tidak dijaga sebaik mungkin, maka kita juga mungkin menghadapi masalah tersebut. Jadi setelah menyedari kerana rakyat kita cuma 32 juta, seandainya dapat ditingkatkan penghasilan pertanian ini, tentulah ia dapat menjamin keterjaminan makanan saudara. Itu yang paling penting bagi saya. Kita melihat kalau ikan ada, sayur-sayuran, buah-buahan dari ladang ada, beras ada. Saya paling tidak pun kalau dunia lain mengalaminya, kita tidaklah tenat. Kerana kita tak boleh juga bergantung daripada membawa makanan, sumber makanan dari luar terlalu tinggi. Untuk beras saja sebagaimana kenyataan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 62 bilion saudara. Kita terpaksa menghabiskan wang mengimport. Bagaimana kalau kita boleh menghasilkan beras 5 kali untuk tempoh 2 tahun, tentulah dapat dikurangkan kembali kepada 30 ke 40 bilion. Ini wang itu boleh digunakan untuk meningkatkan kehidupan petani.
Sebab itu beliau menegaskan berkali-kali saudara bahawa pihaknya dalam era kepimpinannya beliau mau melihat bahawa kehidupan petani ini dibela dan beliau mahu semua kementerian berusaha ke arah itu. Malahan katanya tali air perlu ditingkatkan. Kalau perlu dikorek buatlah balik lagi apa saliran-saliran, benih padi akan dicari lagi. Begitu juga dengan pelayanan yang lain termasuklah warga nelayan. Terima kasih Mohd Perdana Menteri kerana beliau begitu prihatin dengan warga yang miskin. Kenapa saudara? Saya teringat sewaktu beliau dalam perjuangannya waktu zaman pemuda dulu, beliau pernah menulis sebuah buku, itu berjudul tentang kemiskinan warga Pulau Pinang, khususnya difokus pada masyarakat nelayan. Jadi tentulah sekarang inilah masa terbaik untuk beliau melaksanakan apa yang dicadangkan. Saya jangan lupa saudara, pemimpin besar selalunya mereka akan menghasilkan buku-buku sebelum mereka berada di anjung kuasa. Macam dululah saudara, orang ingatkan Dr. Mahathir buat Malay Dalima, kena lahir buat buku menghadapi cabaran, tapi akhirnya apa yang jadi? Dan saya melihat Dr. Suzana Ibrahim asalnya daripada Yayasan Anda sebagai pendidik, dan beliau menitik beratkan soal pendidikan. Sebab itu beliau menekankan bahawa masyarakat mahasiswa ini perlu disantuni. Bukannya mahasiswa saudara, sekolah-sekolah menengah tingkatan 6, tingkatan 5. Begitu juga beliau menulis buku tentang kemiskinan yang dialami oleh warga Pulau Pinang. Waktu itu beliau di Pulau Pinang lah saudara, dia orang Pulau Pinang. Dan saya masih ingat lagi antara kata-katanya, kemiskinan yang membaluti kehidupan rakyat mesti dirongkai sebaik mungkin. Dan mungkin sudah tiba masanya kerana beliau kini sudah berada di anjung kuasa.